Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Muhaimin Zulhamdi bin Musidi, nombor metrik S62294, akan menerangkan pengenalan terhadap tajuk ini. Bukit Malut merupakan tanah rizab hutan paya bakau yang terletak kira-kira 20 km dari Pekan Kuah Langkawi. Menurut Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, Dr. Ibrahim Bakar berkata, pada awalnya kawasan tersebut adalah kawasan hutan sebelum kerajaan memindahkan nelayan yang terdiri daripada pekerja pekat bilis ke kawasan tersebut, kerana di situ terdapat sebuah teluk yang sesuai untuk dijadikan untuk letakkan nelayan di situ. Bagi penduduk asal Langkawi, Bukit Malut ini dianggap sebagai misteri kerana penghuninya yang kurang bercampur dengan orang tempatan, walaupun penghuninya sangat ramai. Sehingga kini 800 kediaman dengan jumlah penghuni 5,000 hingga 8,000 penduduk tetap dan kian bertambah. Kebanyakan mereka mulai terbabit dalam kegiatan ekonomi setempat, termasuk memiliki perniagaan sendiri. Hampir separuh penghuni penempatan yang mendakwa berketurunan Melayu Myanmar di situ dikatakan memiliki dokumen pengenalan diri MyKad membolehkan mereka menjadi penghuni berdaftar. Jumlah yang ramai membuatkan mereka dikatakan mempunyai pengaruh kuat hingga menyebabkan penempatan di situ dilindungi pihak tertentu. Pada masa yang sama, kepadatan penduduk yang terlalu ramai turut menyebabkan banyak masalah yang timbul dari segi sosial, termasuk isu kebersihan. Jadi, di dalam kajian kami membincangkan apakah kesan penempatan Rohingya di Bukit Malut terhadap negara Malaysia. Sejarah orang Rohingya dikatakan bertarikh dari awal kurun ke-7 di negeri Arakan yang menjadi penempatan pedagang-pedagang Arab yang beragama Islam. Namun, bukti sejarah tersebut adalah sedikit. Mereka merupakan satu kelompok etnik Indo-Arya beragama Islam Sunni dari negeri Rakhine, Burma. Orang Rohingya memiliki persamaan fizikal, bahasa dan budaya dengan orang Asia Selatan, terutamanya orang Bengali. Malahan, sesetengah orang Rohingya yang menetap di Arakan adalah keturunan orang Arab, orang Parsi dan orang Pashtun. Sebelum terjadinya genosid Rohingya pada tahun 2017, suatu peristiwa di mana lebih daripada 700,000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh kerana puluhan ribu orang tersebut dibunuh, dirogol dan dilempar ke dalam api pada tahun 1978, kesan daripada operasi King Dragon di Arakan. Terdapat 1.4 juta orang Rohingya yang tinggal di Burma, dinyatakan sebagai salah satu minoriti paling tertindas di dunia. Orang Rohingya ditolak kewarganegaraan di Burma di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Seterusnya, kemasukan orang Rohingya ke Malaysia. Orang Rohingya berasal dari wilayah Rakhine di Myanmar. Mereka menaiki bot untuk lari ke Thailand dan ke Malaysia. Mereka masuk ke Malaysia melalui bantuan sindiket. Mereka membayar wang kepada sindiket dan sindiket tersebut akan membawa mereka menaiki bot dan ditransit di Thailand sebelum ke Malaysia. Semasa berada di Thailand, mereka akan bekerja dan mencari wang untuk membayar sindiket tersebut supaya mereka boleh memasuki negara Malaysia. Setelah cukup wang yang dikumpul, mereka akan membayar sindiket supaya sindiket tersebut mengupah nelayan-nelayan Malaysia dan mengambil bantuan nelayan Malaysia untuk masuk ke perairan negara Malaysia. Nelayan Malaysia akan membawa masuk mereka melalui jalan laut. Dengan bantuan nelayan Malaysia, mereka berjaya memasuki negara Malaysia dan bekerja di Malaysia secara haram. Untuk pengetahuan anda, kerajaan Malaysia tidak diwajibkan untuk menerima pelarian Rohingya kerana Malaysia tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951. Tetapi kerajaan Malaysia menerima kelompok ini di atas dasar peri kemanusiaan. Pelarian Rohingya akan mendapat perlindungan UNHCR, iaitu United Nations High Commissioner for Refugees, ataupun boleh dikatakan sebagai Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian, dan juga dikurniakan kad UNHCR sesampai sahaja di Malaysia.
pelarian Rohingya juga tidak mahu pulang ke Myanmar. Terdapat stigma dalam kalangan ahli masyarakat Rohingya sendiri bahawa sesiapa yang akrab kepada masyarakat kewarganegaraan Myanmar ialah orang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Hanif bin Muhammad Asri, S62274, akan membentangkan keadaan terkini masyarakat di Bukit Malut. Kawasan penempatan haram Bukit Malut di sini semakin membesar apabila lebih banyak rumah dibina dan tapak baharu diteroka tanpa kebenaran pihak berkuasa. Jika sebelum ini, kebanyakan rumah penduduk dilihat dibina di kawasan Rizab Hutan Paya Bakau, tetapi kini mereka semakin berani apabila menarah kawasan lereng bukit sehingga menghampiri jalan utama. Dianggarkan ketika ini ada kira-kira 1,000 rumah dibina di kawasan merangkumi paya hutan, pesisiran laut dan lereng bukit dengan jumlah penduduk dikatakan sudah melebihi 10,000 orang ketika ini, berbanding hanya kira-kira 800 rumah pada tahun lalu. Apa lebih mengejutkan apabila tinjauan turut mendapati terdapat 2 bangunan komersial dipercayai rumah kedai 3 tingkat sedang dibina di jalan masuk utama ke Bukit Malut. Pada masa yang sama, kepadatan penduduk yang terlalu ramai turut menyebabkan masalah sosial lain, termasuk isu kebersihan apabila timbunan sampah dapat dilihat terbiar di hampir semua kawasan penempatan. Keadaan itu berlaku kerana penduduk mengambil jalan mudah membuang sampah ke laut dan keadaan bertambah buruk ketika air surut apabila sisa plastik, botol kaca dan kayu menjadi bertimbun. Kegiatan penagihan dadah juga dipercayai masih berlaku di Bukit Malut apabila terdapat rumah bekas pekerja kolam udang yang terbiar dilihat dimasuki beberapa lelaki bermotosikal bagi mendapatkan bekalan. Usaha wartawan dan jurugambar BH menghampiri sarang itu bagaimanapun gagal apabila ditengking lelaki tidak dikenali yang menghalang kami memasuki tapak bekas kolam udang yang ditinggalkan itu. Keadaan ini sekaligus menunjukkan penduduk penempatan haram ini seolah-olah kebal dan tidak mempedulikan arahan pihak berkuasa apabila terus melakukan kegiatan menyalahi undang-undang. Yang pertama, penempatan haram yang semakin membesar dan sukar dikawal. Menurut Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, bilangan rumah yang dibina masyarakat berkenaan semakin bertambah dan mula melibatkan kawasan laut berbanding hanya di darat sebelum ini. Mereka beranak pinak dan berkembang tetapi tidak tahu hendak ke mana jika diarahkan berpindah. Sehingga kini difahamkan sudah ada 1,200 rumah di situ. Katanya kepada pemberita selepas mesyuarat Exco Kedah di Wisma Darul Aman di sini pada Rabu. Yang kedua, persekitaran kotor dan busuk. Keadaan penempatan berselerak dan kemudahan asas yang lengkap membuatkan melonggokkan sampah sarap dibiarkan bertimbun di keliling rumah mengakibatkan bau tidak menyenangkan. Isu timbunan sampah sekitar Bukit Malau pernah dibangkitkan awal tahun ini. Sehingga Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Kedah terpaksa mengadakan gotong royong membersihkan kawasan berkenaan bersama penduduk. Bagaimanapun, keadaan tidak banyak berubah apabila longgokan sampah masih dapat dilihat terutamanya ketika air surut dengan sisa beg plastik, kertas, kayu perabot bersikarat terdampar di tanah berselut. Harapan kami agar rakyat Malaysia lebih mengambil berat tentang isu pelarian Rohingya di negara Malaysia.
Selain itu, kami juga berharap agar pihak berkuasa dapat memberikan konklusi dan penerangan yang lebih jelas tentang status dan kedudukan etnik Rohingya di Malaysia. Seterusnya, kami juga berharap agar pihak berkuasa dapat meningkatkan penguatkuasaan tentang isu pelarian etnik Rohingya ini. Dan akhir sekali, kami berharap agar rakyat dan pihak berkuasa dapat bersatu hati dalam menangani isu pelarian etnik Rohingya di Malaysia demi menjamin kesejahteraan negara Malaysia.